Kata Sayyidina Ali, pengalaman kami dalam perang Badar itu, esok tu nak berlaku perang lah di dekat medan tempur Badar. Malam ni selepas turunnya hujan yang sebut dalam Quran itu, kami semua tenang. Allah Ta'ala hadiahkan kepada tentera Islam itu rasa mengantuk, tenang. Esok nak perang dengan 1000 orang yang lengkap bersenjata. Kita orang baru ni yang tak ada senjata dan kelengkapan dan kesediaan. Tetapi Allah Ta'ala campurkan rasa mengantuk dan tenang, boleh lena malam tu. Kata Sayyidina Ali, kami melihat pada malam Badar itu, esok nak berlaku perang, malam ni kita semua relax, tenang, boleh lena tuan-tuan. Wa ma fina illa naimun, tak ada seorang pun dalam kalangan kami melainkan semuanya lena. Kata Sayyidina Ali, illa Rasulullah, melainkan Rasulullah seorang, Nabi seorang tak lena. Kata Sayyidina Ali, aku terjaga malam tu, aku tengok semua bakat lena. Esok nak perang Badar ni, semua bakat lena, tenang. Allah Ta'ala bagi, bukan tak susah hati, Allah Ta'ala campak ketenangan, sakinah, lena. Tetapi Nabi, kesusahan, keresahan, kerisauan Nabi tak cukup tuan-tuan, tak cukup dengan rasa ketenangan itu. Nabi tak boleh lena. Illa Rasulullah, kata Sayyidina Ali, melainkan Rasulullah. Nabi duduk di mana ni? Kata Sayyidina Ali, tahta syajaratin. Aku tengok Nabi duduk di hujung kawasan perkemahan kami ni, duduk di satu buah pokok. Tahta syajaratin. Apa Nabi buat di buah pokok itu sepanjang malam? Yusalli, Nabi solat. Wa yabki, dan Nabi menangis. Hatta asbah, sampai subuh. Daripada malam para sahabat lena lepas Isyak tu, Nabi bawa diri piduk di bawah pokok, solat tak berhenti, bagi salam, naik pula, bagi salam, naik pula, bagi salam, naik pula, doa sambil menangis hatta asbah, sampai waktu subuh. Abu Bakar bangun tengok Nabi masih solat. Abu Bakar tidur bangun pula Nabi masih rukuk. Abu Bakar bangun tidur pula Nabi masih sujud. Abu Bakar tidur bangun pula Nabi masih berdoa. Dia berkata, ya Allah, kalau esok ni dalam medan Badar orang Islam kalah, tidak akan ada lagi orang akan sembah agamamu atas muka bumi ini, ya Allah. Tolong menangkan orang Islam, ya Allah. Nabi doa sungguh-sungguh. Sampai Abu Bakar tak tahan, bangun pergi jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, tidurlah, Allah Ta'ala pasti akan memenangkan orang Islam esok ni, ya Rasulullah. Jangan susah hati sangat, tidurlah. Bagaimana Nabi begitu risau terhadap kita ni tuan-tuan. Sayangnya Nabi kepada kita sampai tara-tara tu. Kita lena tak apa, Nabi berjaga seorang, doa kepada Allah, jangan sakit walau satu tubuh orang Islam ini tuan-tuan di medan Badar. Kata-kata Nabi bukan kata doa, Nabi jadikan juga dalam perbuatan dia. Sayyidina Ali juga riwayat hadis yang sama tuan-tuan, dalam kisah perang Badar, direkodkan dalam Sahih Muslim dan banyak sahih yang lain menyebutkan, laqad ra'aituna fi yaumi badrin nahnu naluzu bi Rasulillah wa huwa aqrabuna minal musyrikin wa kana min asyaddin nas yauma idzin ba'sa. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya aku melihat dalam diri kami pada hari Badar itu, pada medan pertempuran Badar itu, nahnu naluzu bi Rasulillah, kami semua ni ibarat anak-anak yang berlindung di belakang tubuh Nabi. Kami duk perang ni ibarat anak-anak yang duduk di belakang tubuh Nabi. Nabi melindungi kami, bukan lindung seorang, lindung 312 orang. Wa huwa aqrabuna minal musyrikin, dan orang yang paling dekat dengan orang musyrik Nabi. Nabi tak izinkan ada di antara kami yang melangkah depan daripada Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi nak lindung kesemuanya. Lindung tuan-tuan. Ada orang depan, Nabi depan lagi. Ada orang depan, Nabi depan lagi. Jangan ada orang yang lebih dekat dengan orang musyrikin berbanding Nabi. Kalau nak kenal, Nabi kenal dulu. Kalau nak sakit, Nabi sakit dulu. Kalau nak derita, Nabi derita dulu. Nabi tak rela sahabat Nabi 312 orang di belakang Nabi ini sakit dan derita. Ini sayang Nabi kepada kita tuan-tuan. Wa kana min asyaddin nas yauma idzin ba'sa, dan orang yang paling keras berjuang hari itu, kata Sayyidina Ali, tak ada orang lain, Nabi. Tak rehat langsung, tak berhenti langsung bertempur lawan dengan musyrikin Mekah pada medan Badar. Tak beri ruang walaupun satu goresan pedang yang menimpa ke tubuh sahabat, sampai tara-tara tu. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, malam ni dapat kita berhimpun, berkumpul di rumah Allah, mendirikan salat maghrib berjemaah, seterusnya duduk dalam majlis ilmu seperti mana kata baginda Nabi, iza mararatum bi riyadil jannah farta'u. Bila mana kamu melewati taman-taman syurga maka duduk singgah. Sahabat tanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa benda taman syurga itu? Jawab baginda Nabi, halaqah zikir, halaqah peringatan. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah semestinya saya merindukan masjid ni lah, nak bercakap di masjid ni. Saya setahun lebih tak ada kesempatan untuk bercakap di masjid ini kerana saya menyambung pengajian, tapi tak jauh lah, di dekat ni ya. Cuma waktu kelas itu berselisih dengan waktu kuliah. Saya belum habis lagi, ni baru SEM, ini adalah SEM yang ketiga, SEM penulisan tesis, maka tak perlu pergi kelas. So ada ruang lagi lah, Alhamdulillah ada ruang. Tapi itulah tuan-tuan, rupanya baru kita tahu bila mana dulu masa saya muda-muda, muda lagi, baru 30, muda lagi dulu tu. Saya ingatkan orang duk sambung belajar ni tak ada terang mana pun, tulis lagu tu ya. Rupanya bila kita dah duduk dalam medan baru kita tahu susah. Saya punya tesis sekarang ni sikit nak bagi hilang gugup Ustaz. Saya punya tesis sekarang ni mengkaji tentang penulisan hadis oleh dalam karya almarhum Syekh Daud Abdullah Fatani. Kaji hadis-hadis, penulisan hadis dalam kitab-kitab beliau. Maka secara tak langsung saya diheret untuk baca jugalah. Istilah diheret tu maksudnya kena baca juga sorotan kajian, iaitu penulisan hadis-hadis dalam kitab Jawi Melayu. Di sana kita temui banyak tokoh-tokoh yang hebat yang selama ni kita dengar nama, tapi bila kita kaji secara akademik, secara dalam, rupanya subhanallah, tinggalan ulama-ulama alam Melayu ni tuan-tuan. Saya kira kalau bukan setaraf pun, kalau bukan lebih tinggi pun, kita boleh kata setaraf dah. Banyak sangat penulisan ulama-ulama Melayu dahulu tuan-tuan. Kita baca penulisan kertas kerja almarhum Tuan Guru Haji Wan Muhammad Sarir, dia kata beratus kitab. Ada yang diterbitkan tu berapa ya? Dua ada Belambak, dua ada banyak lagi. Bahkan sekarang di Fatani tu dah ada lagi kitab nenek moyang mereka, ulama-ulama dahulunya, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Nawawi Al-Bantani tu belah Indonesia, tapi Nusantara ni banyak tuan-tuan. Dan ada yang tak dicetak lagi, ada yang tak ditahqiq lagi, dua ada dalam simpanan dalam almari lagi, anak cucu depa lah ni. Bahkan kita menemui ulama-ulama Melayu dahulu, ulama Melayu dahulu perempuan yang merupakan ulama besar, yang level dia tu dah jadi muhaddis dah. Oh, baru tahu, saya pun tak tahu. Banyak. Kemudian penulisan Khalifah Uthmaniyah, minta tuan-tuan guru kita di tanah Melayu ini, khususnya di Fatani, Tuan Guru Haji Muhammad Zain antaranya, untuk panggil kumpul ulama-ulama kita ni menulis. Karya-karya mereka tu diterbitkan di Mekah, diterbitkan di Mesir, dan satu lagi yang menariknya, diterbitkan di mana? Di Pulau Pinang. Pulau Pinang ada satu kerja tesis kajian satu orang doktor di UPM, menceritakan tentang perkembangan penulisan, penerbitan orang kata manuskrip ataupun kitab-kitab lama. Pulau Pinang antara pelopornya, saya jumpa satu artikel itu tentang Jelutung Press, Pesamah Press, yang syarikat ini dibuat tu 18 lebih. Masa tu maknanya orang Pulau Pinang menumpang keuntungan daripada maaf sebutlah tapi ni fakta. Tauke-tauke India Muslim mamak yang banyak buka company penerbitan di Pulau Pinang. Antara saya jumpa itu Pesamah Press, Jelutung Press, banyak di Lebuh Aceh, di Jalan Agil, yang mana orang Pulau Pinang masa itu menumpang kelebihan di mana seluruh kitab-kitab, kalau bukan semua pun kebanyakan kitab-kitab Melayu dahulu, sama ada di Fatani, di Aceh dan sebagainya, dicetakkan di sini. Maka orang-orang di sini menumpang keberkatannya. Sebab itu kalau kita mengkaji tuan-tuan, kenapa negeri ini begitu banyak tanah wakaf. Sekarang banyak, tapi dahulu lagi
bagi banyak. Zaman 18 lebih saya baca satu wasiat almarhumah Siti Aisyah. Saya baca taman wakaf Siti Aisyah tu kan, masa dia nak tinggalkan tanah dia tu, dia sebut setiap tahun, saya baca dia tulis setiap tahun bulan Ramadan kena bagi duit minyak tanah dekat masjid bukan Matampau, dekat-dekat dengan tu masjid yang renovate masjid Matan Janggui, dia sebut lampu minyak tanah dia sebut zaman dia 18 lebih, kurun ke-19 kan. Kemudian kena bagi, dia tak sebutlah bil elektrik, sebisa Majlis Agama Islam qiyas kepada bil elektrik lah, masih dibayar sampai hari ni jasa mereka. Kemudian wakaf-wakaf di kawasan di Komta, di kawasan Masjid Lebuh Aceh, yang kalau tuan-tuan perhatikan nenek moyang kita dahulu yang bila mana mereka wakaf tanah itu, hari ini Allah Ta'ala takdirkan tanah itu menjadi kota, menjadi pusat bandar. Siapa sangka Siti Aisyah almarhumah tak pernah menyangka dia wakaf tu 18 lebih. Satu hari nanti, hari ini Seberang Jaya akan naik jadi tempat yang sangat mahal hartanah dia. Allah Ta'ala takdirkan tokoh-tokoh dahulu yang mewakafkan hari ini tanah mereka itu di tengah-tengah Georgetown, yang mana dengan asbab wakaf itu menyebabkan orang Melayu masih lagi boleh stay di situ. Kalau bukan kerana wakaf, mungkin orang Melayu tak mampu beli hartanah di Seberang Jaya. Kemungkinan tempat Jeruk Pak Ali tu hari ini mungkin naik karaoke ataupun kedai mesin milik orang bukan Islam. Tapi kerana tanah itu tanah wakaf, maka menyebabkan orang Islam masih lagi boleh survive dekat situ. Jadi satu kajian yang menarik. Alhamdulillah, mungkin insya-Allah tuan-tuan bulan 2 ni habis. Tuan-tuan doakan saya nak ini masjid kita dia ada sentimental value sikit masjid ni, sebab masjid yang pertama yang bagi ruang untuk anak muda ini bercakap. Saya masih ingat di tapak yang lama di Taman Sepadu dulu. Tuan-tuan mungkin lupa, saya ingat sampai hari ni ketika mana ceramah agama kita jemput Syekh Faisal masa tu, Tuan Syekh agak lambat sikit. Palang Ustaz Kerana kata hampir naik saat cakap, sementara Tuan Syekh nak mai, saya naik cakap 10 minit kot, tak ingat saya. Itu ruang pertama yang Ustaz pengurusi masjid kita bagi kat saya. Jadi Alhamdulillah buka ruang. Maksud saya baru 19 tahun. Alhamdulillah, sekarang 30 dah tuan-tuan, 11 tahun dah. Jadi tak mungkin saya tak mau main dah. Masjid ni memang saya nak main sangat-sangat lah. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi malam ni saya nak pergi terus lah. Kita nak menceritakan tentang kecintaan baginda Nabi SAW. Ada di antara cerita yang akan saya ceritakan pada malam ini, tuan-tuan dah tahu dah. Tetapi seperti mana kata Al-Imam Al-Ghazali, kata-kata yang berulang itu kadang-kadang tak menambah faham, tetapi menambah mahu. Menambah mahu. Kadang-kadang kita tahu dah, ulang buat apa, faham dah. Kadang-kadang bukan menambah faham, menambah mahu. Tambah kita mau nak buat, nak cinta dan sebagainya. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu orang figure yang dicintai satu dunia, kita boleh katakan. Berbicara tentang baginda Nabi SAW, satu perbicaraan yang cukup besar, satu cinta yang cukup agung, sebuah kisah yang tidak ada kesudahan cinta dia. Hari ini masing-masing kelompok dalam masyarakat Melayu kita ini mencintai Rasulullah, dan ada di antara kita itu yang uslub kecintaan itu diluahkan dengan cara yang berbagai. Ada dengan qasidahnya, ada dengan tak mau sebut takut, tapi tak apalah. Tapi ada dengan cara yang pelbagai. Dan kadang-kadang 2, 3, 4 cara tu menyebabkan kita bersengketa. Itu yang sedih sikit tu. Sepatutnya insan seagung terhebat ini kita bersatu di bawah kecintaan kepadanya. Bak kata Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan minan nas yuhibbu ahadan ka hubba ashabi Muhammadan. Kata Abu Sufyan, aku tak pernah tengok manusia yang mencintai manusia lain seperti mana cintanya sahabat Muhammad terhadap Muhammad ini. Dia kata, tak pernah tengok. Kecintaan mereka ini kepada baginda Nabi cukup tinggi, yang mana sampai Nabi sebut dalam hadis, la tasubbu ashabi fawallazi nafsi biyadi laula anna ahda anfaqa misla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kamu mengata kat sahabat aku. Jangan kamu mengata dekat sahabat aku, sebab kata Nabi, kalau kamu infakkan segunung mah pun,
pahalanya itu tak sama, ganjarannya itu tak sama, nilainya itu tak sama. Seperti mana sahabat aku, walaupun dia belanjakan secupak, walaupun setengah cupak pun tak boleh sampai dengan level mereka. Begitu besar kemuliaan dan pengorbanan sahabat. Kita nak contoh yang itu semua malam ni. Saya bagi saya punya premis awal dahulu. Contoh saya cuba disiplin, stres, cukup waktu insya-Allah. Saya cuma nak bagi padat perbincangan kita malam ni insya-Allah. Tuan-tuan, saya nak bawa daripada awal ke tepi towards the end sampai kewafatan Nabi, tapi saya nak ambil poin-poin yang saya kira menjentik hati, dan kalau satu dua cerita yang kita kurang kita tak pernah dengar, tak boleh juga kurang dengar, insya-Allah. Tuan-tuan, baginda Nabi SAW ketika mana menerima wahyu, sebelum Nabi dapat wahyu ini, Nabi Muhammad yang disebut Al-Amin ini dicintai semua orang. Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, Abu Sufyan ke, siapa pun mereka, asalkan mereka itu kenal Muhammad, pasti cintanya tertumpah kepada lelaki ini. Sangat sayang kepada baginda Nabi, sangat sayang. Sebab tu orang kata sayang dekat Nabi, sayang, tapi sayang saja tak cukup. Kalau setakat sayang ni, Abu Talib pun sayang Nabi, tapi kita nak luahkan sayang kita itu kepada mana? Nak menghidupkan sunnah Nabi dan sebagainya. Setakat kita kata sayang saja tak cukup, sebab Abu Talib lagi sayang dekat Nabi berbanding kita. Bukan kata takat sayang, kena ikut sunnah Nabi dan sebagainya. Tuan-tuan, maka Nabi tak suka dengan benda-benda yang berlaku dalam zaman jahiliah ni. Dalam Syama'il Muhammadiyah ada sebut, Nabi kata, aku pernah cuba lah pergi tengok dia buat apa malam-malam. Ada dalam majlis-majlis menyanyian, dia pernah aku pergi. Dalam Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi riwayat sebut, Nabi kata aku terlena, sampai-sampai majlis itu aku terlena. Sedap esok pagi majlis habis dah. Lepas tu 2-3 hari pergi pula, Nabi tengok apa orang Mekah duk buat ni, duk menyanyi-menyanyi apa semua ni. Pergi sampai majlis itu terlena pula. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala lindung Nabi daripada benda-benda macam tu. ABPH ke apa ke, tak ada lah. Lagi tak ada lah, terlena. Tuan-tuan, Nabi mengasingkan diri. Dalam syarah Imam Syekh Ahmad Ghazali sebut fiqh sirah, kata Nabi beberapa hari sebelum Nabi pergi ke Gua Hira tu, Nabi didatangi beberapa mimpi yang Nabi rasa tak sedar. Nabi rasa takut, Nabi rasa susah hati. Maka ibu kita Siti Khadijah masa ni beritahu kat Rasulullah, ya Muhammad, kalau rasa nak ruang, if you want some space, kalau nak satu ruang, nak ada masa seorang, tak apa, saya relakan, saya izinkan, saya redha, bukan kata izinkan, saya redha, pergilah. Maka Nabi bawa diri ke Gua Hira. Di sanalah Nabi dapat wahyu yang pertama, Jibril datang tu kan. Kemudian bila Nabi balik, Nabi beritahu kat Siti Khadijah, tak boleh beritahu apa, ketang. Zammiluni, selimutkan aku tu kan. Siti Khadijah tuan-tuan nak bagi tahu pengajaran untuk orang perempuan ni, punya baik isteri Nabi ni, ibu kita ni, dia tak tanya banyak. Walaupun suami dia ni tak ada 2-3 malam pi duduk di gua, bila balik main tiba-tiba sepatah tak mau cakap, dengan ketak, dengan sejuk, dengan nak demam, tak cakap banyak, pi ambil selimut dan selimut. Nak tanya dan tisat, bagi selesai dulu. Bukan masa-masa tu juga kalut-kalut, masa-masa tu juga nak tanya, abang pergi mana ni, balik main peluh-peluh ni, 2-3 hari tak balik main tiba-tiba ketak demam, abang buat apa kat orang ni, abang pergi kampung mana pula ni? Tak apa, tenangkan dahulu suamiku ini, selimutkan dia dulu, relax. Maka kata Siti Khadijah, tak mungkin orang sebaik kamu ini nak disihir. Nabi mula duk sangka Nabi kena sihir dah. Maka dibawa, Siti Khadijah bawa Rasulullah ni pergi jumpa sepupu dia. Semua orang tahu kisah ni. Warqah bin Naufal sebutlah, yang datang kepada kamu itu Namus, yang datang kepada kamu itu Jibril, seperti mana Jibril yang datang kepada Musa, Isa, dan kamu adalah Rasul akhir zaman. Saya nak ringkaskan yang tu. Bila Warqah sebut macam tu, Warqah menangis. Warqah kata, ketahuilah kamu wahai Muhammad, selepas ini, sebab wahyu pertama baru wahyu suruh baca, bukan wahyu suruh pi sebang lagi, pi dakwah lagi, kamu akan ditentang habis-habisan oleh kaum kamu. Nabi tanya, apakah aku akan diusir? Menangis Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal kata, kalaulah ketika itu datang wahyu yang menyuruh kamu untuk menyebarkan dakwah itu, aku masih muda dan kuat, akulah yang akan menjadi benteng pertama kamu kalau aku masih mampu. Tapi tuan-tuan, usia Warqah bin Naufal tak lama. Allah Ta'ala tunda kematian Warqah bin Naufal menjadi asbab untuk dia beritahu dekat Nabi apa yang mai dekat Nabi sebenarnya.
Begitulah kehidupan kita seharian pun tuan-tuan. Apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita ini, kadang-kadang ada satu dua benda kita rasa pahit dan pedih, adalah tujuannya, adalah sebabnya yang Tuhan nak letakkan kita pada sesuatu kedudukan di pada masa depan. Walaupun hari ini kita merasa pedih dan perit, saya selalu sebut, kalaulah Allah Ta'ala takdirkan kita ini kena berhadapan dengan perkara, situasi ataupun orang yang kita tak berapa berkenan. Ada orang diuji dengan isteri yang cakap banyak, ada orang diuji dengan jiran yang cukup menyombong dan belagak, ada orang diuji dengan adik-beradik dia yang rajin susahkan dia, ada orang diuji dengan kawan yang rajin meminjam barang dia tak reti jaga. Tuan-tuan, kita peliharalah keadaan dan kesempatan itu. Kadang-kadang Tuhan takdirkan benda itu tuan-tuan bukan sebagai satu bala dan bencana, sebaliknya di sana ada pintu-pintu ruang untuk kita masuk syurga. Barangkali dengan ujian yang datang melalui pintu mereka itu, dengan kita bersabar dan kita menghadapinya dengan tenang, mudah-mudahan itu menjadi asbab untuk Tuhan terima amalan kita. Dengan kita sabar melayan kerenah jiran kita yang menyombong, dengan kita sabar melayan kerenah isteri kita yang banyak bercakap, dengan kita bersabar melayan kerenah adik-beradik kita yang suka meminjam, barangkali itu antara pintu-pintu yang Tuhan akan buka untuk kita menerima rahmat dan syurganya tuan-tuan. Apa yang Tuhan takdirkan dalam hidup kita ini pastinya ada ruang itu. Bahkan Buya Hamka menyebut, kalau bukan kerana dia dipenjarakan oleh Soekarno ini, barangkali dia tak mampu habiskan tulisan tafsir Al-Azhar yang dia buat. Kerana sebab bila dia ada ruang dalam penjara, masa yang banyak, ample time, maka dia berjaya menghabiskan tulisan dia. Kalau tuan-tuan baca dalam jilid awal Bahrul Mazi juga disebutkan oleh Allahyarham Tuan Guru Syekh Idris Al-Marbawi kata kan, berapa tahun untuk karang Bahrul Mazi tu tak sempat, sampai berlaku perang. Bila main musim perang ada masa ruang banyak, sempat dia mengarang dan habiskan Bahrul Mazi tersebut. Apa saja ujian yang Tuhan tentukan kat kita tuan-tuan, ada sebab. Ni SOP pun ada sebab. Lalu ni duk bergaduh ni tuan-tuan. Tuan-tuan, minta maaf sebutlah, tak mau bergaduh dengan orang, tapi saja nak sebut. Dalam Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir buat main cerita ketika mana berlaku tahun Amwas, wabak Amwas yang berlaku dekat Syam tu, taun tu kan, yang sangat kuat dan dahsyat, yang meragut sahabat Nabi Abu Ubaidah Al-Jarrah, kemudian seorang sahabat yang lain. Kemudian sampai tahap Amr bin Al-As menggantikan tempat mereka. Amr bin Al-As sebut satu pernyataan, dia kata apa? Wabak ini datang seumpama api. Selagi mana ada connection antara orang dengan orang, maka selagi itu api itu akan makan. Maka jarakkan diri sebentar. Masa tu tuan-tuan buka dalam Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir sebut peristiwa ini. Orang Islam ketika itu di Syam diperintahkan oleh Amr bin Al-As ni untuk pergi berjarak. Pisak duduk di tengah-tengah gurun, naik di bukit-bukit, pindahkan sat. Sebab kata Amr bin Al-As, wabak ni macam api, lagi mana ada retah lagi tu dah jilat. Jarak sat. Maka bila jarak sat tuan-tuan, Islam antara yang terawal, tamadun Islam antara yang terawal dapat lawan dengan wabak ini. Mujuk tak ada pilihan raya masa tu kan, berjaya. Tapi Amr bin Al-As tak sebutlah standard operation procedure kan, sebut kata-kata kiasannya Amr bin Al-As guna api itu cukup menarik lah. Maknanya itu antara yang maksudnya yang ulama susun ni ada point dia ada, no? Itu saja, tak apa, baik tuan-tuan. Maka the moment Nabi dapat perintah untuk sebarkan itu, saat itulah hidup Nabi berubah. Muhammad yang dicintai ini mula dimusuhi, Muhammad yang disayangi ini mula dijauhi. Muhammad yang dulunya orang mengangkat dia, hari ini orang mula memijak dia. Muhammad yang dulu dihormati, kini ditertawakan. Muhammad yang dulu orang percaya kepada dia, hari itu orang mula fitnah dia. Nabi mengharungi kehidupan di Mekah ketika era awal itu, kehidupan yang cukup perit dan menyedihkan. Berapa ramai orang yang mempersenda Rasulullah, berapa ramai orang yang menyakiti Nabi, meletakkan najis ketika mana Nabi menunaikan solat. Banyak kisah ni tuan-tuan dah baca dah. Tetapi Nabi melalui semua itu tuan-tuan, sampai tahap tak boleh pi dah ni orang Mekah ni. Sampai adalah yang terima ketika tu Bilal, Zaid dan sebagainya. Ramai, beberapa orang sahabat terima, tapi ramai lagi tak terima tuan-tuan.
Ya, sedangkan Nabi ni punya baik. Saya cerita di sini tuan-tuan, bulan puasa dulu, ingat tak? Zaid bin Harithah ni satu orang hamba yang Siti Khadijah hadiah dekat Nabi. Jadi anak angkat dia, kan Nabi buat anak angkat. Ha? Harithah ayah kepada Zaid ni duk cari Zaid ni berapa lama dah tak jumpa. Tiba-tiba orang bagi tahu Zaid ini adalah duduk di Mekah dengan satu orang lelaki nama Muhammad. Dia pergi cari punya jauh sampai ke Mekah, jumpa dengan anak dia Zaid yang masa tu baru 5 tahun 6 tahun ni. Tuan-tuan, anak kita umur 5-6 tahun terpisah dengan mak ayah, tak rindu ke? Rindu ketak-ketak kan tuan-tuan. Ayah mak pun rindu, anak pun rindu. Harithah ni mai dengan anak dia seorang lagi jumpa Rasulullah, masa tu belum Nabi lagi. Kata, wahai tuan, ini anak saya, anak kandung saya. Ya, saya faham dia telah dijual dan sebagainya, saya sanggup beli balik, saya nak bawa balik anak saya, rindu dekat anak saya ni. Nabi kata tak ada masalah. Panggil Zaid keluar. Zaid keluar, tengok ayah dia, tengok abang dia, gembira tengok ni Zaid peluk ayah dan abang dah yang terpisah berapa lama ni, abang kandung dan ayah kandung. Maka kata Harithah, jom ikut ayah balik, ayah nak bayar balik duit dekat lelaki ni, jomlah ayah tebuih balik. Apa jawapan Zaid? Tak mau. Zaid bin Harithah tak mau. Dia rela tinggal dengan lelaki yang strange, yang bukan keturunan dia, bukan ada darah dengan dia, meninggalkan bapa kandung dan abang kandung dia, nak duduk dengan lelaki ni. Terkejut ayah dia. Ayah dia kata, ni ayah kandung ni, yang tu ayah angkat dia, bekas majikan dia, pasti pun tolak ayah. Kata Zaid, kalau ayah duduk tempat saya, ayah pun akan buat tindakan yang sama. Lelaki ini tak pernah sakitkan hati saya, tak pernah marah saya, layan saya macam saya ni raja manusia. Itu Rasulullah SAW. Dia layan, baginda layan, bukan kata orang tertua, bukan kata jawatan kuasa, bukan kata menteri. Tahap budak-budak pun Nabi layan sungguh-sungguh tuan-tuan. Macam mana orang tak sayang kat Nabi? Jangan kata orang pelepah kurma mati pun sayang dekat Nabi. Satu orang insan yang kita katakan cinta dia ni telah cerita tak sudah. Itu pun Nabi dibenci oleh orang Mekah kebanyakannya. Sampai tahap Nabi tak boleh pi dah. Nabi fikir, kalau orang Mekah macam ni punya ketegak, aku nak try. Bagaimana nak try pi cari orang Taif pula. Maka tuan-tuan, Nabi pilah Taif untuk dakwah. Bila mana orang Mekah mula menutup pintu mereka, Nabi pi ke Taif. Tuan-tuan, sangkaan Nabi meleset. Disangkakan Nabi itu, orang Taif itu lebih baik, rupanya lebih dahsyat daripada orang Mekah. Nabi ketuk pintu, satu pintu demi satu pintu rumah di Taif. Bukan Nabi minta yuran, bukan Nabi nak tawarkan suruh ikut benda pelik-pelik, Nabi nak tawarkan syurga. Mereka menutup pintu mereka. Dan Nabi katakan kepada orang Taif, tuan-tuan, satu ungkapan yang sampai hari ni kalau kita kenang cukup sedih. Nabi kata, orang Taif, kalau hampa tak mau terima seruan aku ni pun tak apalah, tapi jangan habaq kat orang Mekah lah aku mai sini. Kita boleh bayang tak situasi macam mana? Jangan habaq nak kat orang Mekah yang aku mai sini, tak apalah kalau tak mau terima, tapi jangan habaq kat depa aku mai sini. Nabi risau saat orang Mekah dengar Muhammad ni tak habis-habis buat di Mekah, ditolak pergi Taif pula sebab ajaran dia. Nabi tak mau. Tetapi orang Taif ternyata lebih dahsyat daripada orang Mekah. Dia tutup pintu daripada Nabi dan dia kumpul budak-budak beratuk di kiri dan kanan jalan. 7 tubuh Nabi yang mulia dengan batu. Disebut dalam fiqh sirah, 7 di kepala, berdarah di kaki. Maknanya apa ni? Darah turun sampai ke kaki yang menyebabkan kemurkaan besar. Malaikat pun tak mampu tahan. Jibril datang kata, ya Rasulullah, bagi tahu sahaja bukit yang mana hendak aku hempapkan di atas kepala penduduk Taif. Jawapan Nabi apa? Aku diutuskan bukan sebagai perosak dan pelaknat orang. Aku diutuskan bukan untuk merosakkan muka bumi ni kah, ataupun untuk laknat dan label orang-orang ni. Tidak. Kalau mereka tak terima aku ni pun tak apalah. Aku doa kepada Allah agar keluar daripada tulang sulbi mereka ini keturunan yang akan mengikuti Islam. Tuan-tuan, ternyata benar doa Nabi. Tahun ke-12 Hijrah, ketika itu zaman orang murtad. Zaman Sayyidina Abu Bakar, orang murtad dan tak mau bayar zakat. Murtad ikut Nabi palsu. Bukan kata Musailamah Al-Kadzab. Banyak Nabi palsu tuan-tuan. Kalau buka dalam fiqh, dalam Bidayah wa Nihayah, banyak Nabi palsu dan orang tak mau bayar zakat. Boleh dikatakan setiap tempat di bumi Arab itu ada Nabi palsu mereka sendiri, dan ada orang yang enggan bayar zakat, seterusnya murtad. Tetapi the only, satu-satunya tempat yang clean, 100% orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Taif. Mungkin nenek moyang mereka dahululah yang menuju batu kepada Nabi, tetapi anak cucu mereka nanti menjadi benteng kepada agama Islam. Tuan-tuan, jangan sangka hari ni kita dalam kehidupan yang jahil dan kotor dan jauh daripada agama. Anak cucu kita nanti mungkin jauh. Tidak. Tak pernah tutup pintu dan ruang tu, tuan-tuan.
Nabi dilontarkan dengan batu. Dan lontar Nabi dengan batu itu, tuan-tuan, budak-budak. Tuan-tuan, bila budak-budak buat kita, mana kita boleh balas? Nak balas macam mana? Orang kata dayus lagi. Tuan-tuan pergi kenduri rumah kawan-kawan, kali budak kecil umur 7-8 tahun, tarik janggut tuan-tuan ke katok belakang, takkan tuan-tuan nak marah? Senyum lah, walaupun dalam hati geram. Ini budak-budak paling batu. Apakah penghinaan yang lebih besar daripada budak yang sakiti kita? Bayangkan satu tubuh yang mulia, yang seluruh alam menantikan kedatangannya ini. Nabi Isa sebut, dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saff. Nabi Isa kata, akan mai ni mubashir, aku akan sampaikan berita gembira tentang kedatangan Rasul sesudah aku, ismuhu Ahmad. Semua nak nanti dia, semua nak nanti Rasulullah. Tetapi bila datang ke Taif, mereka hambat Nabi dengan batu. Budak-budak kejap sambil gelak, sambil ejek dia, tuan-tuan. Sampai Nabi berhenti berehat di satu kawasan, yang mana Siti Aisyah pernah tanya Rasulullah, wahai ya Rasulullah, dalam pengalaman Rasulullah berdakwah ni, pengalaman mana yang Rasulullah tak boleh lupa? Nabi kita peristiwa tu lah, lepas kena hambat dengan penduduk Taif. Sebab masa tu Nabi rasa sangat blank dah, sangat, aku nak pergi ke mana ni? Nabi angkat tangan berdoa dalam keadaan basah tubuh Nabi oleh darah dan keringat. Nabi angkat tangan doa, ya Allah, Allahumma ashku ilaika da'fa quwwati. Ya Allah, kepada kamulah aku mengadukan kelemahan kekuatanku, wa qillatu hilwati, dan kurangnya helahku lagi, maknanya perancangan aku lagi, wa hawani 'alal nas, dan kehinaan aku ini pada pandangan manusia. Satu orang figure yang dipandang mulia dan dipandang tinggi dan dicintai, sekaligus bertukar menjadi orang yang paling dihinakan dalam kalangan penduduk Mekah. Wa hawani 'alan nas, hinanya aku pada pandangan manusia. Nabi kata, anta arhamur rahimin, anta rabbul mustada'afin, wa anta rabbi. Ya Allah, engkau Tuhan orang yang ditindas, orang yang lemah, ya Allah, Tuhan aku, ya Allah. Ila man takiluni, kepada siapakah akan engkau campakkan diriku ini, ya Allah. Nabi seorang masa tu, tuan-tuan, doa kita semua tak ada lagi ni. Kita senang lena dengan urusan agama ini. Kita tak pernah merasa susah yang demikian. Ketika mana Nabi seorang, tuan-tuan, merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata, kepada siapa akan dicampakkan diriku ini, ya Allah? Ila ba'idin yatajahamuni, adakah kepada orang jauh yang mereka itu membenci aku? Au ila aduin, ataupun kepada musuh, malaktahu amri, yang engkau jadikan mereka itu menguasai urusan aku, iaitu orang Mekah. Aku nak pergi ke mana ni, ya Allah? Nak pergi jauh, pergi Taif, orang benci aku. Nak balik ke Mekah, dekat, orang semua kuasai aku. Ke mana aku nak tala ni, ya Allah? Lepas itu Nabi kata, momen itu Nabi paling tak boleh lupa. Tuan-tuan, kita hari ni ramai. Satu orang sakiti Islam, beribu post Islam bangkit, tweet dan sebagainya, beribu, berjuta boleh kata. Orang Perancis menghina Nabi, berapa ramai orang Islam bangkit, ya? Tapi bangkit je lah, setakat bangkit lah, tak bergerak pergi, dia bangkit je. Itu beza, ya? Bangkit kita bangkit, tapi bangkit je lah. Tuan-tuan, seorang Nabi masa tu, Nabi hijrah, sambung dakwah di Mekah. Kemudian datang perintah hijrah. Saya tak mau cerita hijrah tu detail lah, kita mungkin cerita mal hijrah nanti. Datang perintah hijrah, ya. Kemudian Nabi hijrah, kisah yang sangat getir. Nabi sampai di Madinah, orang Madinah sambut Nabi. Orang-orang Mekah ni Tuhan sebut dalam Quran, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhrijuna min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ya, orang-orang di Mekah ni yang berhijrah, tinggalkan rumah mereka, ya, rumah mereka dan harta benda mereka. Ada dalam kalangan sahabat Nabi di Mekah itu jutawan, tinggalkan segala-galanya, tuan-tuan. Tinggal kerana yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, nak redha Allah. Tinggal, tuan-tuan. Kita main masjid, sekerak jalan, tinggal telefon patah balik. Ini tinggal ni, tuan-tuan. Tinggal terus.
Tinggal ni bermakna tinggal terus. Kalau ada di antara sahabat Nabi yang di Mekah itu kaya, ada rumah 2-3 biji, ada ladang berapa banyak relung, tinggal ni belum tentu dapat balik dah. Harta yang banyak tinggal, keluarga yang sanak saudara yang rapat kerana berpisah akidah dan agama tinggal, dan tak tentu jumpa balik ataupun tidak, tuan-tuan. Ada anak yang terpisah dengan ayahnya, ada isteri yang berpisah dengan suaminya, tinggal semua ni kerana nak redha Allah. Tinggal. Tuan-tuan, bagaimana para sahabat ini tidak hebat? Kita baca kisah Mus'ab bin Umair, satu orang kaya, tuan-tuan, yang Nabi kata Mus'ab bin Umair ni masa dia di Mekah dulu sebelum Islam datang, dia lalu tu, gadi-gadi Mekah kenal dah Mus'ab bin Umair lalu. Sebab apa? Wangian yang dia pakai tu hanya custom untuk dia seorangnya. Kayanya dia, mak dia kaya. Tetapi bila dia mati, tuan-tuan, bila dia meninggal dunia, kain kafan tarik kepala nampak kaki, tarik kaki nampak kepala, tak cukup. Sebab susahnya dia. Tuan-tuan, Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam perang Badar terpaksa bertempur dengan satu orang lelaki yang dia lari pergi kanan, lelaki ni ikut. Dia lari pergi kiri, lelaki ni ikut. Dia lari pergi ke belakang, lelaki tu marah ke depan. Dia puas elok, lelaki ni main nak bunuh dia. Dia puas elok, lelaki ni main nak bunuh dia. Akhirnya tak ada pilihan. Dia terpaksa ambil tindakan. Dia belah, putus dua kepada lelaki ni, kepala lelaki ni. Siapa lelaki ni? Bapak dia sendiri. Bapak dia sendiri, tuan-tuan. Sebab itu perang Badar satu perang yang sangat besar, yang dikenang saban tahun sampai hari ini. Satu perang yang Allah Ta'ala kata Ahlul Badar itu diampun dosa mereka yang dulu dan akan datang. Sebab di sana itu ada anak yang bertempur dengan ayah dia, ada abang yang bertempur dengan adik dia. Tuan-tuan, medan Badar menjadi saksi, tuan-tuan, bagaimana perjuangan Nabi dengan para sahabat. Bayangkan ketika itu, tuan-tuan, dalam perang Badar, nak cerita cinta Nabi ni. Ya, para sahabat mai kat Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan ni nak pergi jual barang-barang kita, Abu Jahal semua nak pergi jual barang-barang kita ni, barang yang tertinggal. Boleh tak nak pergi ambil balik? Nabi kata berapa ramai? Tak berapa ramai. Jom kita pergi. Tak prepare, tuan-tuan. Tuan-tuan baca dalam syarah hadis, tak prepare sangat. Sebab dalam point tu nak pergi ambil balik barang. Ya. Nak pergi ambil barang balik Tetapi rupanya orang Mekah dah plan. Tentera berapa ribu mai. Ribu tentera Islam masa tu dalam keadaan tak bersedia. Yang pi pun minta maaf sebut, dalam syarah hadis sebut, ada di antara mereka yang masih berjunub lagi. Sebab tu dalam Quran sebut turun yang hujan menyucikan mereka dan memberikan ketenangan kepada mereka. Tuan-tuan, bila Nabi dapat berita yang ribu orang Mekah mai, sedangkan tentera Islam masa tu baru berapa 300 lebih, dan bukan semua tentera pun, bagaimana nak berhadapan dengan mereka dalam perang yang pertama sekali ini dalam Islam? Tuan-tuan, Nabi menangis. Hadis ni Sayyidina Ali sebut. Kata Sayyidina Ali, alhamdulillah, laqad ra'aituna fi yaumi badrin, ataupun laqad ra'aituna wa ma fina illa naimun. Kata Sayyidina Ali, pengalaman kami dalam perang Badar itu, esok tu nak berlaku perang lah di dekat medan tempur Badar. Malam ni selepas turunnya hujan yang sebut dalam Quran itu, kami semua tenang. Allah Ta'ala hadiahkan kepada tentera Islam itu rasa mengantuk, tenang. Esok nak perang dengan 1000 orang yang lengkap bersenjata. Kita orang baru ni yang tak ada senjata dan kelengkapan dan kesediaan. Tetapi Allah Ta'ala campurkan rasa mengantuk dan tenang, boleh lena malam tu. Kata Sayyidina Ali, kami melihat pada malam Badar itu, esok nak berlaku perang, malam ni kita semua relax, tenang, boleh lena, tuan-tuan. Wa ma fina illa naimun, tak ada seorang pun dalam kalangan kami melainkan semuanya lena, kata Sayyidina Ali. Illa Rasulullah, melainkan Rasulullah seorang, Nabi seorang tak lena. Kata Sayyidina Ali, aku terjaga malam tu, aku tengok semua bakat lena. Esok nak perang Badar ni, semua bakat lena, tenang. Allah Ta'ala bagi, bukan tak susah hati, Allah Ta'ala campak ketenangan, sakinah, lena. Tetapi Nabi, kesusahan, keresahan, kerisauan Nabi tak cukup, tuan-tuan. Tak cukup dengan rasa ketenangan itu. Nabi tak boleh lena. Illa Rasulullah, kata Sayyidina Ali, melainkan Rasulullah. Nabi duduk di mana ni? Kata Sayyidina Ali, tahta syajaratin. Aku tengok Nabi duduk di hujung kawasan perkemahan kami ni, duduk di satu buah pokok. Tahta syajaratin. Apa Nabi buat di buah pokok itu sepanjang malam?
yusalli, Nabi solat, wa yabki, dan Nabi menangis, hatta asbah, sampai subuh. Daripada malam para sahabat lena lepas Isyak tu, Nabi bawa diri duduk di bawah pokok, solat tak berhenti, bagi salam naik pulak, bagi salam naik pulak, bagi salam naik pulak, doa sambil menangis hatta asbah, sampai waktu subuh. Abu Bakar bangun tengok Nabi masih solat. Abu Bakar tidur bangun pula Nabi masih rokok. Abu Bakar bangun tidur pula Nabi masih sujud. Abu Bakar tidur bangun pula Nabi masih berdoa. Dia berkata, ya Allah, kalau esok ni dalam medan Badar orang Islam kalah, tidak akan ada lagi orang akan sembah agamamu atas muka bumi ini, ya Allah. Tolong menangkan orang Islam, ya Allah. Nabi doa sungguh-sungguh. Sampai Abu Bakar tak tahan, bangun pergi jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, tidaklah, Allah Ta'ala pasti akan memenangkan orang Islam esok ni, ya Rasulullah. Jangan susah hati sangat. Tidaklah. Bagaimana Nabi begitu risau terhadap kita ni, tuan-tuan. Sayangnya Nabi kepada kita sampai tara-tara tu. Kita lena tak apa, Nabi berjaga seorang, doa kepada Allah, jangan sakit walau satu tubuh orang Islam ini, tuan-tuan, di medan Badar. Kata-kata Nabi bukan kata doa, Nabi jadikan juga dalam perbuatan dia. Sayyidina Ali juga riwayat hadis yang sama, tuan-tuan, dalam kisah perang Badar, direkodkan dalam Sahih Muslim dan banyak sahih yang lain menyebutkan, laqad ra'aituna fi yaumi badrin nahnu naluzu bi Rasulillah wa huwa aqrabuna minal musyrikin wa kana min asyaddin nas yauma idzin ba'sa, kata Sayyidina Ali. Sesungguhnya aku melihat dalam diri kami pada hari Badar itu, pada medan pertempuran Badar itu, nahnu naluzu bi Rasulillah, kami semua ni ibarat anak-anak yang berlindung di belakang tubuh Nabi. Kami duduk perang ni ibarat anak-anak yang duduk di belakang tubuh Nabi. Nabi melindungi kami, bukan lindung seorang, lindung 312 orang. Wa huwa aqrabuna minal musyrikin, dan orang yang paling dekat dengan orang musyrik Nabi tak izinkan ada di antara kami yang melangkah depan daripada Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi nak lindung kesemuanya. Lindung, tuan-tuan. Ada orang depan, Nabi depan lagi. Ada orang depan, Nabi depan lagi. Jangan ada orang yang lebih dekat dengan orang musyrikin berbanding Nabi. Kalau nak kena, Nabi kena dulu. Kalau nak sakit, Nabi sakit dulu. Kalau nak derita, Nabi derita dulu. Nabi tak rela sahabat Nabi 312 orang di belakang Nabi ini sakit dan derita. Ini sayang Nabi kepada kita, tuan-tuan. Wa kana min asyaddin nas yauma idzin ba'sa, dan orang yang paling kerah berjuang hari itu, kata Sayyidina Ali, tak ada orang lain, Nabi. Tak rehat langsung, tak berhenti langsung bertempur lawan dengan musyrikin Mekah pada medan Badar. Tak beri ruang walaupun satu goresan pedang yang menimpa tubuh sahabat, sampai tara-tara tu. Menang Islam di Badar, tuan-tuan. Menang Islam di Badar. Ini kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, doa, kasih sayang dan cinta Nabi kepada sahabat tak berhenti setakat tu. Abu Zar riwayat satu hadis, tuan-tuan boleh cari dalam riwayat Imam Ahmad, ada juga dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah. Ada satu ayat Quran, surah Al-Ma'idah ayat 118. Ayat tu, tuan-tuan, kalau buka syarah tafsir, cerita pasal kaum Nasrani dengan Nabi Isa. Tapi ayat itu, maksud dia tu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, in tu'azibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Al-Maidah 118. Kalau Allah Ta'ala pilih untuk azab mereka, ingatlah mereka itu hamba-Mu, ya Allah. Kalau Allah Ta'ala pilih untuk ampunkan mereka, demikian lebih baik lagi maha perkasa dan bijaksana-Mu, ya Allah. Abu Zar kata, satu malam aku memperhatikan Nabi solat malam. Bila Nabi sampai ke ayat tersebut, Nabi ulang ayat itu sampai ke subuh, sampai habis sembahyang sunat dia. Bila habis, Abu Zar tanya, ya Rasulullah, pasal apa ulang ayat ni? Nabi kata, aku doa untuk kamu lah umatku, untuk kita lah, tuan-tuan. Nabi risau kat kita ni. Nabi kata, ya Allah, kalau Allah Ta'ala nak azab kita, kita ni hamba Allah, takkan nak azab kot. Dan kalau Allah Ta'ala pilih untuk ampun kita, kita ni dosa banyak, tuan-tuan. Yang bercakap ni pun dosa banyak kita ni, tuan-tuan. Nabi pun tahu hakikat umat dia, dosa berlambak. Nabi kata, ya Allah, kalau nak azab, ya Allah, ingat mereka hamba-Mu, ya Allah. Nabi minta. Dan kalaulah Tuhan ampunkan, ya Allah, demikian lebih baik, ya Allah.
Nabi doa tak sudah dan tak putus untuk kita. Satu riwayat yang lain, Siti Aisyah Ummul Mukminin riwayat, satu malam Siti Aisyah sedang tengok Nabi, tenang wajah Nabi. Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, doakan untuk saya ya Rasulullah. Nabi doa, ampunkan dosanya yang dulu, yang akan datang sebagainya. Nabi doa panjang. Maka Siti Aisyah seronok tapi duduk di riba Nabi. Nabi tanya, ya Aisyah, suka ke doa macam tadi tu? Kata Siti Aisyah, siapa tak suka ya Rasulullah? Kekasih Allah doa agar dosa kami ampun, takkan tak suka? Nabi kata apa? Doa itulah yang aku doa tiap-tiap malam kat umat aku. Dah. Kita mungkin selawat dekat Nabi, berapa kali kita terlupa selawat? Kita mungkin banyak selawat dekat Nabi, adakah hari-hari kita selawat? Barangkali sehari dua kita terlupa. Barangkali dengan kesibukan dunia kita mungkin terlupa. Tetapi Nabi tak pernah lupa kita dalam siang dia, dalam malam dia, dalam kehidupan dia. Tak pernah lupa. Dalam hidup dan mati dia, tuan-tuan. Sayangnya Nabi dekat kita ni. Sampai tara-tara tu. Satu hadis yang lain, dalam Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi ambil riwayat hadis ni daripada Qutaibah. Dia ambil daripada Jarir daripada Atha' bin Sa'ib, daripada ayahnya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini anak Amr bin Al-As riwayat hadis ni. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, satu ketika ni, in kasafat syams yauman fi ahdi Rasulillah. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, satu ketika ni berlaku gerhana dekat Madinah zaman Nabi. Berlaku gerhana. Faqama Rasulullah yusalli. Maka Nabi bergegah. Bila tengok gerhana tu, Nabi bergegah, bangun pi masjid. Para sahabat ikut pi. Nabi semayang. Hadis ni panjang, tuan-tuan. Kata Abdullah bin Amru, Nabi semayang berdiri tu macam tak mau rokok. Nabi rokok macam tak mau sujud. Nabi sujud macam tak mau bangun. Nabi bangun macam tak mau sujud balik. Sampai habislah. Summa yarfa' ra'sahu. Habis kemudian berapa punya lama Nabi sembahyang tu, habis dia Nabi bagi salam, angkat kepala dia, Nabi angkat kepala dia. Faja'ala yanfuqu wa yabki wa yaqul. Dalam keadaan teresak-esak air mata Nabi ni, rupanya Nabi menangis dalam sembahyang dan doa dia tu. Lama, kata Abdullah bin Amr. Habis bagi salam tu baru kami sedar teresak-esak nafas Nabi ni, tersekat-sekat, menangis, wa yabki, menangis, wa yaqul, angkat tangan doa. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, alam ta'iduni alla tu'azibahum wa ana fihim. Ya Allah, bukankah Allah dah janji dengan saya, ya Allah, yang mana Allah tidak akan azab umat saya ini selagi mana saya ada sama dengan mereka? Doa, menangis. Ya Allah, bukankah Allah dah janji Allah takkan azab umatku ini selagi mana aku duduk dengan mereka? Nabi sambung lagi, Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, alam ta'iduni alla tu'azibahum wa hum yastaghfirun. Bukankah engkau telah berjanji engkau tidak akan azab mereka itu selagi mana mereka memohon keampunan kepadamu, ya Allah. Selagi mana ada istighfar di seluruh muka bumi ini, selagi mana masih ada umat Muhammad itu memohon istighfar kepada Allah, Nabi minta Allah janji jangan azab kita. Sampai tahun tu, tuan-tuan, menangis. Padahal gerhana hari ini kita seronok update, seronok tengok gerhana, seronok tengok. Tapi Nabi tengok situasi itu, Nabi susah hati. Nabi takut bala nak mai. Sebab tu Nabi kata, lau ta'lamu nama a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau kamu tahu apa aku tahu, kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Nabi susah hati. Nabi takut ada bala nak mai. Nabi kata, ya Allah, dah janji dah kan, tak mau azab umat saya kan, minta dekat Allah. Tuan-tuan, sampai Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril bagi tahu dekat Nabi, jangan susah hatilah. Kebajikan kita ini, umat Rasulullah ini, Allah Ta'ala jaga. Kita antara yang awal dihisab, kita antara yang paling banyak menerima syafaat nanti. Inni faratukum ala al-haud, kata Nabi, aku yang mendahului kamu dekat telaga Haud. Bukan Nabi pergi minum dulu dah, Nabi pergi jaga nak suap kita minum tu.
Punya caring. Tuan-tuan ingat tak zaman kita sekolah dulu, olahraga, pinjam lagi 5 minit nak. Olahraga dulu, kita ada cikgu yang jaga kita. Cikgu ni lah jaga ayak kita, cikgu ni lah jaga pisang kita, cikgu ni lah jaga kebajikan kita. Kita main bola, ada pengurus, dia ni lah yang jaga kita susah payah. Lagu itulah Nabi jaga kita, nak suap minum, nak suap minum, nak suap minum. Jangan bagi kita dahaga di padang mahsyar kelak. Sampai tahu tu tuan-tuan. Syafaat Nabi bukan kata atas dunia, di mahsyar. Tapi akhirat tuan-tuan, sampai dalam neraka pun Nabi doa buat keluar kita mai. Tuan-tuan, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ni tuan-tuan. Satu hadis yang lain, Abdullah bin Mas'ud riwayat dalam Sahih Muslim hadis ni. Kata Abdullah bin Mas'ud, satu ketika faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, satu ketika Nabi kata kat saya duk baca Quran. Abdullah bin Mas'ud kata satu ketika tu saya duk mengaji Quran. Nabi duk ada. Masa ni Nabi dah di penghujung dah ni, tak apa nak larat dah. Nak ada setengah syarah sebut macam tu. Tapi matan dia kata satu ketika saya duk baca Quran, duk dekat dengan Nabi, manja sahabat dengan Nabi ni. Duk baca Quran, Nabi dengar. Maka Nabi kata suruh kuat sikit. Faqala lin Nabi, Nabi kata kat saya, iqra alayya al-Quran. Wahai Abdullah bin Mas'ud, mai baca kat saya Quran, saya nak dengar. Baca kat aku Quran, aku nak dengar. Segan tuan-tuan. Abdullah bin Mas'ud kata bila Nabi yang suruh baca, Nabi nak dengar, takkan tak segan. Kita dah mengaji seorang-seorang di rumah tuan-tuan, orang perempuan lalu, orang perempuan kita lalu, katuk Quran segan. Saya takut salah, takut tegur kita, kau nak kerja pergi mengaji kan? Kita dah tengok YouTube ya, main katuk sat lah. Itu yang buka buku sejarah kan? Segan. Malu betul tak tuan? Apatah lagi Abdullah bin Mas'ud yang mana Nabi sendiri yang Quran turun dekat dia. Nabi kata, Abdullah baca Quran kat saya, nak dengar. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Aqra ilaika wa alaika unzila ya Rasulullah. Ya Rasulullah, takkan saya nak baca kat Rasulullah sedangkan Quran itu turun kat Rasulullah. Malu lah saya. Takkan kot, segan. Kata Nabi, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Tak apa Abdullah, saya, Nabi kata, aku cinta dengar bacaan Quran daripada orang selain daripada aku. Itu sunnah tu. Nabi suka dengar. Kita buat apa dengan sunnah tu? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, faqra'tu alaihi suratan nisa. Dalam riwayat lain kata faqra'tu alaihi min awal surat an-nisa. Aku bacalah dekat Nabi surah An-Nisa. Kata Abdullah bin Mas'ud, baca hatta balaghtu, sampailah kepada satu ayat, fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Faqala Rasulullah amsik. Saya baca dekat Nabi, baca sampai kat satu ayat yang saya baca tadi tu. Fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimanakah keadaan bila mana setiap umat itu didatangkan kepada mereka seorang penyaksi? Maknanya di hari akhirat kalau macam nak kena azab, bila satu-satu umat nak kena azab, Tuhan akan buat mai seorang juru saksi. Akan beritahu, ya Allah, memang dia ni tak dengar cakap neraka. Ya Allah, dia ni dengar cakap syurga. Aku jadi saksi macam tu. Setiap umat itu akan didatangkan seorang saksi untuk beri penyaksian daripada Allah Ta'ala. Wajibna bika ala haula'i syahida. Dan kepada kamu Muhammad, kamu akan dijadikan saksi kepada haula'i, kepada umat kamu ini. Kita, kamu kena jadi saksi kepada umat kamu, kita. Faqala Nabi amsik, cukup, berhenti Nabi kata. Terkejut Abdullah bin Mas'ud. Pasal apa? Pasal Nabi tak mampu bayang macam mana Nabi mampu nak beri penyaksian daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, dia ni neraka. Ya Allah, dia ni tak dengar cakap neraka. Ya, Nabi tak mampu nak bayang keadaan itu. Sebab Nabi kalau boleh, Nabi nak kita semua tuan-tuan, tanpa kecuali, yang baik, yang jahat, yang dosa kecil, yang dosa besar, semua syurga. Sebab Nabi sebut, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat aku boleh sampai kepada orang yang buat dosa besar pun. Pasal Nabi nak, Nabi tak lupa daripada orang tu dosa besar. Nabi nak semua. Tetapi sistem dia, Allah Ta'ala nak setiap Nabi itu datang kepada setiap umat mereka, bagi saksi daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, dia ni syurga. Ya Allah, dia ni neraka. Nabi kata, aku tak mampu nak bayangkan situasi itu. Sampai Nabi kata dekat Abdullah bin Mas'ud, amsik, cukup, berhenti takat ni. Terkejut
Abdullah bin Mas'ud. Nabi senyap lama. Dia beralih tengok Nabi, fa'ainahu tazrifan, menangis rupanya Nabi. Bila Nabi diam lama tu, dia kali-kali Nabi tengah menangis mengenangkan ayat itu. Bagaimana Nabi nak memberi penyaksian daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita ni tuan-tuan, sampai tara tu. Maka ini adalah kisah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita tuan-tuan. Kesusahan baginda untuk kesenangan kita hari ini, kesakitan baginda untuk kesihatan kita hari ini, kesempitan baginda untuk keluasan kita hari ini, menangis baginda untuk ketawa kita hari ini, kesedihan baginda untuk keceriaan kita hari ini. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi seluruh alam, yang satu alam berhutang dengan Nabi tuan-tuan. Tuan-tuan, rahmat Nabi sekalian alam ni bukan kata orang Islam sahaja rasa. Saya berani sebut, orang kafir juga terima rahmat Nabi. Apa maknanya? Dalam perang Nabi kata jangan pergi bom tak tentu hala gereja orang kafir. Nabi sebut kan, jangan pergi bakar rumah ibadat orang kafir. Ya? Orang kafir kalau ada orang tua-tua yang tak melawan, yang baik-baik, jangan pergi pukul tak tentu hala. Nah, rahmat tu. Kalau tidak, kalau Nabi kita cengih, suruh pukul semua naya. Ya? Rahmat Nabi bukan kata kepada orang kafir, kepada pokok-pokok pun Nabi pesan. Tuan-tuan tengok larangan haji, jangan okey pokok tak tentu hala. Pokok pun dapat rahmat, binatang pun dapat rahmat. Apa yang tak dapat rahmat dengan kedatangan seorang lelaki nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan? Lagu mana nak gambarkan kecintaan, keagungan, kehebatan, tak tahu nak habaq. Itu tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang cinta Nabi kepada kita tak pernah berhenti sampai bila-bila. Cinta kita kepada baginda, adakah telah berhenti ataupun setakat mana cinta kita? Saya nak tutup tuan-tuan dengan satu hadis. Nabi kata, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati salam. Di sisi Allah ada sekumpulan malaikat sayyahina fil ardi, yang berterbangan di muka bumi, yuballighuni, yang tugas mereka akan menyampaikan kepada aku, min ummati, daripada umatku itu, assalam, selawat dan salam. Sampai hari ini kita selawat, malaikat akan sampaikan dekat Allah, dekat Rasulullah, ini si fulan bin si fulan daripada Tasik Lugong ni, duk selawat ni ya Rasulullah. Syafaat Nabi begitu besar tuan-tuan, syafaat Nabi begitu besar. Kalau kita tak kenal, kita boleh kata kita kenal Nabi. Kenal takat mana kenal. Cinta takat mana cinta. Sayang takat mana sayang tuan-tuan. No? Sahabat Nabi Abu Dujanah dalam perang Uhud, dia peluk Nabi, dia biarkan panah musuh, panah belakang dia satu. Dia kata, ya Rasulullah, biarkan tubuh aku ini jadi perisai. Badan dia dipanah satu. Dia peluk Nabi, dia tak izin Nabi kena. Talha ketika mana tinggal dia dengan Nabi ya, halis semua pakai tumbang dah. Ada 40 orang musyrikin. Talha marah seorang-seorang, habis 40 orang tu. Dia pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tubuh dia ini tak nampak macam orang dah, tapi dia hidup lagi. Kata Nabi, in arada ay yanzura ila syahidin yamshu ala alwajhil ardi falyanzur ila Talha. Kalau kamu nak tengok orang yang syahid dah tetapi berjalan atas muka bumi, tengok Talha. Muka dia, badan dia tak lagu orang. Sebab apa tuan-tuan? Lawan dengan 40 orang bersenjata kerana nak jaga Nabi seorang. Dia rela tuan-tuan. Abu Dujanah rela tubuh dia dipanah. Pipi Nabi tertusuk 2 besi. Daripada baju besi Nabi itu bila jatuh, tertusuk besi masuk pipi Nabi. Abu Bakar nak main tarik, datang Abu Ubaidah Al-Jarrah, bukan marah, tempik, kata, no, aku nak buat. Hampa jangan buat. Aku orang paling boleh buat. Abu Bakar bagi. Tuan-tuan dia buat ngomong. Kata Abu Ubaidah, aku nak tarik dengan tangan, takkanlah tangan aku nak tolak pipi Nabi, pasal besi duduk dalam ni. Aku nak tarik dengan tangan, takkan tangan aku nak tolak pipi Nabi, gamak ke? Aku tak mau tampan, takkan aku nak rentak kepala Nabi. Apa dia buat? Dia sayang muka Nabi, gigi dia tarik besi tu keluar tuan-tuan. Punya lembut dia tarik pelan-pelan, satu besi keluar, satu gigi dia jatuh. 2 besi dah jatuh dah, berdarah, gigi depan tuan-tuan, tak peduli. Satu lagi tarik dengan gigi dia, keluar satu besi, jatuh lagi satu gigi dia. Dia hilang 2 gigi kerana
nak mengeluarkan besi daripada tubuh Rasulullah. Kita berapa gigi hilang tuan-tuan nak pertahankan Nabi. Gigi ada lengkap semua. Nak selawat pun susah tuan-tuan. Bukan kata kat tuan-tuan ni, kat saya sekali Jauh kita ni tuan-tuan. Sebab tu majlis-majlis begini baik untuk kita memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kepada baginda kita tumpahkan cinta, kepada siapa lagi? Wallahu taala alam. Saya kira saya ikut SOP kan dekat ni. Terima kasih banyak-banyak di atas ruang dan kesempatan yang tuan-tuan berikan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita berterusanlah kita selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafraqana min ba'dihi tafraqan ma'suma wa la taj'al lana fila wa la ma'ana wa la matsaba'una syaqiyyan al-matuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.